آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. إن القلوب إلى الحبيب تميل. إن القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك الشاهد ودليل. إن القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل دليل 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 والدليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بالأهل البر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن الغمة بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا واشف جميع أذية واصرف مكائد عدا والقوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kitab Wasiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Baik, kita masuk pada faslun fi ta'rifi ahwalin nasi 'inda Allah. Fasal tentang mengenalkan keadaan manusia di sisi Allah. Qala alaihi salatu wassalam, khairun nasi 'inda Allahi anfa'uhum linnas. Nabi kita bersabda, sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang paling banyak bagi manfaat itu orang yang paling baik di sisi Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini disebutkan yang terbaik yang memberi manfaat. Kalau tak boleh bagi manfaat, jangan mendatangkan mudarat. Ini umpamakan Imam Al-Ghazali sebut, dia umpama dia ni macam apa? Ketui batu, tongkai kayu, tak bagi manfaat, tak memudaratkan orang. Kemudian wa syarruhum 'indallahi ta'ala man qala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sejahat-jahat manusia di sisi Allah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pekerjaannya. Panjang umur, jahat, buat jahat. Sebab itu saya pernah sebut bahawa Maimun Zubair di Indonesia, beliau sebut bahawa orang apabila umur 70 ke atas, 70-80 ke atas, dia hidup setiap hari dia dalam taat kepada Allah. Dia main sembahyang subuh berjamaah, zikir, kemudian baca Al-Quran. Balik umur 70 nak kerja apa dah, tak larat kerja dah. Kemudian saat lagi sembahyang Zuhur, dia main pula. Setiap hari macam tu, zikir, wirid, apa semua macam tu. Dia tak buat maksiat pada Allah, setiap hari macam tu. Maka orang yang semacam ini kita minta doa. Kata Imam Zubair, lidah dia masin, doanya mustajab di sisi Allah. Sebab apa? Ini orang yang baik, yang panjang umur dan baik perbuatan. Lawan dia panjang umur, jahat amal, perbuatan jahat.
Jadi kita tak boleh jadi orang yang bagi manfaat, setidaknya macam tongkai kayu tadi lah, jangan memberi mudarat. Dan ada juga Imam Ghazali golongkan satu golongan pula, umpama ular dan kalajengking yang berbahaya untuk orang lain. Maksudnya apa? Dia tak memberi manfaat, malah mudarat, bahaya pula untuk orang lain. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ada disebutkan. Baik. Nah, kemudian Nabi sambung, wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di sisi Allah siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ini paling baik kan? Kita tengok tok guru pondok dia semakin tua semakin berseri. Makin tua tu kita nampak sebab apa? Amal ibadah mereka. Walaupun mungkin nak kata kulit gelap tok guru tadi tak, tapi kita tengok tu dia lain. Dia ada seri dia, ada nur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang-orang ni, setiap orang Allah bagi nur yang berbeza untuk dia. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal, kata Imam Ibnu Athaillah. Orang ni Allah bagi berbeza-bezanya jenis amalan yang Allah bagi pada kita. Ada orang dia minat sedekah, ada orang dia minat sembahyang sunat. Ada yang bahkan kata para ulama terdahulu 500 rakaat, 1000 rakaat dalam sehari. Kalau Syekh Fahmi sebut pengalaman beliau di India, orang India ni rajin sembahyang. Sembahyang tu rajin, tapi puasa ni tak berapa rajin. Kalau orang Melayu dia balik, puasa rajin, mayang dia kurang rajin. Buat kenduri buka puasa tu sampai pukul 8 tak mayang maghrib. Punya semangat. Pi kenduri buka puasa tu sebelum masak, pihak yang ni lah urus dia apa semua. Kalau Syekh Fahmi sebut macam tu. Dia berbeza-beza. Sebab apa? Litanawwu'i waridatil ahwal. Kerana berbezanya nur yang Allah bagi pada tiap-tiap orang. Kalau semua sama, dia tak berseri pula. Dia ada orang minat sedekah, ada orang minat sembahyang, ada orang minat puasa, ada orang minat baca Al-Quran, ada orang minat zikir dan sebagainya. Ada orang minat mengaji. Dan mengajar ini adalah salah satu daripada amal ibadah yang terbaik. Jangan dikira orang mengajar apa semua tak buat ibadah. Mengaji aja akhirnya itu ibadah. Tapi kena tengok pula kalau dia dah kahwin, kena fikir pula bab lain pula, nafkah isteri dan sebagainya. Baik. Kemudian wa abghadun nasi ila Allah, dan sebenci-benci manusia di sisi Allah. Jadi Allah paling benci orang man akala wahdahu, siapa yang makan seorang diri, wa mana arifdahu, dan meninggalkan teman-temannya. Makan seorang-seorang kat asrama, budak-budak asrama makan lalmari. Jadi kawan-kawan dia tak bagi makan. Kemudian kata Nabi wa daraba 'abdahu, dan memukul hambanya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi pernah pesan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada disebutkan bahawa ittaqullah fima malakat aymanukum, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah pada hamba yang kamu punya. Kita dulu ada hamba. Kalau kita sekarang kita boleh kiaskan, tapi bukan bermakna kita muamalah seperti hamba. Ada seorang bos, dia ada anak buah dia. Muamalah dengan muamalah yang baik. Kata Nabi, at'imuhum mimma ta'kulun, bagi makan pada hamba itu dari apa yang kamu makan. Jangan kita seorang, kalau kita bos, kita ada anak buah, kita suka bila gaji kita tepat masa, maka pekerja kita pun kita bagi tepat masa. Jangan tangguh. Kemudian kata Nabi, waksuhum mimma talbisun, bagi pakaian pada mereka dari apa yang kamu pakai. Jadi pondok, antara nak jaya pondok, tok guru mesti makan sama macam anak murid makan. Tok guru mesti makan macam tu. Dia tak boleh anak murid makan tempe, ikan kering, ikan bilis apa semua tu, tok guru makan lem share, tak boleh, tak edit. Dia tak edit. Dia kena makan sama. Sayur kubis anak murid makan, tok guru pun makan sayur kubis. Ayam goreng tok guru makan, anak murid pun ayam goreng juga, sama. Baru jadi.
Kemudian pakaian, bagi pakaian kepada pembantu kita dari apa yang kita pakai. Maksudnya jangan sampailah pembantu kita pakaian pun koyak-koyak, hak kita pakai baju baru sedia. Dan Tok Guru pula dia mesti bangunan rumah dia jangan lebih besar daripada bangunan masjid dia, bangunan sekolah dia tu. Jangan lebih, rumah Tok Guru mewah, hak masjid ni tu dia. Dia jangan. Jadi mesti masjid tu lebih mewah daripada rumah Tok Guru. Mesti lebih lawa daripada rumah Tok Guru. Lagi besar daripada rumah Tok Guru. Dia macam tu. Itu kaedah dia. Baru jadi anak murid. Ni dah. Dan juga kalau Tok Guru ni, ustaz ni, cikgu ni, dia suruh anak murid hafal, dia mesti hafal dulu. Marah anak murid tak hafal hadis arba'in Imam Nawawi, hak dia duk hafal hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Hak tu dia hafal. Anak murid dia marah pula. Tak jadi. Dia suruh anak murid hafal saraf nasara yang suruh nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur. Dia suruh anak murid hafal, hak dia tak hafal. Dia duk fa'alu fa'ala pi pala bulu balik pala bulat. Hak tu dia apa? Anak murid dia suruh macam-macam. Tak boleh. Dia kena apa? Kalau ada seorang pelajar dia WhatsApp saya, dia kata dia nak mengaji secara online lah, kitab Jurumiyah. Saya kata boleh, tapi satu je syarat. Kenapa? Dia apa? Saya apa? Dia kata apa yang kita mengaji, contoh 2 muka, kita dapat 2 muka, 2 muka ni kamu mesti apa? Ada kitab Jurumiyah yang Ustaz Zamri Hashim tashih tu. Yang tu. 2 muka, saya pun kita pun kena hafal. Kita nak dia hafal. Kita pun kena hafal. Mana boleh kita suruh dia hafal tapi kita tak hafal. Guru macam tu. Sebab tu guru tahfiz sebaiknya daripada orang-orang yang hafiz. Mak dengan anak. Biasanya kalau ayah saja hafiz, mak tak hafizah, anak ni susah nak jadi hafiz-hafizah. Biasanya macam tu. Dia mesti dua-dua. Bukan saya kata tak mungkin, tapi susah. Jangan kata tak mungkin. Imam Ghazali pernah saya sebutkan, Imam Ghazali dua-dua, beliau dan saudara beliau Ahmad, Imam Ahmad. Beliau kan Imam Muhammad Al-Ghazali, saudara beliau Imam Ahmad Al-Ghazali. Dua-dua waliullah, dua-dua alim. Tapi ayah beliau bukan orang alim. Tapi ayah beliau mencintai orang alim dan penuntut ilmu. Kok mana pun penuntut ilmu, beliau akan tolong. Ini ayah Imam Ghazali. Maka ini berlaku yuhfadul awladu bisalahil ajdad. Anak itu akan dijaga oleh Allah disebabkan kesalehan. Solehnya orang tua itu menjamin anak ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun. Nabi pesan, jangan kamu bebankan hamba kamu, orang bawahan kamu pada perkara yang mereka tak mampu buat. Pekerjaan mereka tak mampu buat, kita suruh buat, jangan. Fama ahbabtum faamsiku wa ma karihtum fabi'u. Kalau ada pembantu kita yang kita suka, kita tahan dia. Kita bagi kerja untuk dia. Kalau tak suka, kita lepaskan dia. Hampir pergi cari kerja tempat lain. Tak apa, dengan cara yang baik. Dan itu juga hamba sahaya, kata Nabi. Apa yang hamba sahaya kita suka, kita tahanlah, kita jaga dia. Kalau kita tak suka, kita jual dia. Kan hamba sahaya kan dijual. Boleh jual beli. Pada masa dululah. Sekarang tak ada dah. Boleh dikiaskan pada pekerja. Kita pekerja, kita tak suka, sudah. Kita lepaskan. Jangan maki, jangan burukkan dia. Jangan. Sebab apabila kita burukkan orang lain suatu saat, kita pasti diburukkan oleh Allah. Kata Imam Abu Hanifah, aku pernah terkena hutang keliling pinggang, penuh hutang, sampai dikatakan aku ni terkena muflis, bankrupt. Disebabkan dulu aku pernah kata pada seorang lelaki, 40 tahun dulu aku kata pada dia, 40 tahun dah aku pernah kata pada seorang lelaki, engkau orang yang muflis, engkau orang yang bankrupt. Allah bagi pada aku bankrupt 40 tahun kemudian. Tuan-tuan, hati-hati. Ini lisan kita ni. Takut setiap perkataan kita dikafarah oleh Allah. Tak kena pada kita, anak kita, cucu kita, na'udzubillah. Hati-hati. Yang pernah buat istighfar lah, benda lepas nak buat macam mana? Benda lepas lah. Baik, wala tu'adzibu khalqallah fa innallaha mallakakum iyyahum walau syaa'a lamallakahum iyyakum. Kemudian kata Nabi, jangan kamu menyeksa
menyakiti makhluk Allah. Jangan. Macam tu juga suami isteri. Jangan kita kata buruk pada isteri kita. Jangan. Kita kata buruk, maki macam-macam. Itu pernah saya baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada 11 orang perempuan. Mereka pada masa jahiliyah. 11 orang perempuan ini kisah ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Nabi duduk dengan isteri-isteri Nabi, Siti Aisyah bangun. Dia cerita, ada 11 orang perempuan pada masa jahiliyah. Mereka berjanji dan bersepakat untuk cerita perihal suami mereka, tanpa ada satu apapun yang ditutup-tutupi. Jadi yang pertama cerita, Zawji lahmu jamalin ghathin, suami aku seperti unta yang kurus. Ala ra'si jabalin wa'rin, atas puncak bukit yang tinggi. La sahlun fayurtaqa, tak mudah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntaqalu, tak gemuk untuk dipindahkan. Maksud apa tu? Tak ada manfaat pada suamiku sama sekali. Tu tak ada kebaikan langsung. Dah kurui, tak gemuk. Kalau nak dipindahkan, gemuk bagi manfaat pada orang tak apa. Bukit tu diibaratkan tinggi, tu sombong. Sombong dia. Ini sebelah orang ni cerita tentang keburukan suami dia, tapi tak sebut nama. Pada masa jahiliah dulu cerita. Ada yang cerita, suamiku zauji kalaili tihamah, seperti malam di negeri Tihamah. Dia elok, angin dia taklah terlalu panas dan taklah terlalu sejuk, sedang-sedang, sederhana saja. Sampai pada seorang perempuan, nama dia Ummu Zara. Dia ni cerita semua tentang suami dia baik. Mak mertua dia cerita baik. Anak suami dia tu cerita baik. Semua dia cerita baik semua. Ini tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi bahkan ada antara isteri tadi dia cerita, aku ni tak mau cerita pasal suami aku. Kalau aku cerita yang baik, kalau aku cerita pasal dia, aku akan diceraikan, ataupun aku akan dipatahkan. Maksudnya dipatahkan tangan, dipukul dan sebagainya. Ini tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita ni tak suka diam sudah. Macam mana seorang suami, pesan Nabi SAW, alaikum bin nisa, hendaknya kamu memperhatikan kaum perempuan. Itu pesan Nabi. Itu untuk perempuan, untuk pembantu, untuk kawan. Semua Nabi pesan dengan pesan untuk berbuat baik sesama manusia. Baik. Sebab apa kata Nabi? Jangan kamu seksa makhluk Allah. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai majikan dan dia hamba. Dan Allah boleh saja kalih dia jadi majikan, kamu pula yang jadi hamba. Bila-bila Allah boleh buat. Ini hati-hati tuan-tuan perempuan. Sekarang kita di atas, kita bos. Dia itu pekerja kita. Bila-bila masa Allah boleh kalih. Bila-bila masa. Sebab itu kita dituntut untuk berbuat baik sesama manusia. Jangan kata kita tak perlu pada orang lain. Jangan kata sekarang ya, belum tentu 10 tahun lagi. Jangan 10 tahun, 10 hari lagi pun kita tak tahu macam mana. Ini tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba 'abdahu wa akramal ghaniyya. Orang yang paling benci di sisi Allah, yang pertama orang yang makan seorang diri. Orang yang meninggalkan temannya, orang yang memukul hambanya, dan orang yang memuliakan orang kaya. Orang kaya dia muliakan sebab kekayaan dia, bukan sebab ilmu dan sebagainya. Sebab itu ada dibahas oleh para ulama tentang berdiri menyambut orang yang dihormati. Kalau dihormati kerana ilmu, itu baik. Dihormati sebab orang tua kita, sebab guru kita, baik. Dihormati sebab kaya dia semata-mata, itu khilaf di kalangan ulama, dan mengatakan makruh. Baik. Kemudian wa ahanal faqir, dia menghina orang fakir miskin. Ini orang yang dibenci di sisi Allah. Tapi ada orang yang lebih buruk daripada ni. Wa asyarru minhu man 'asha fil haram wa mata fil haram. Dan lebih teruk daripada itu orang yang hidup dalam perkara yang haram dan mati dalam perkara yang haram. Maksud dia, hidup dalam maksiat, mati pun dalam maksiat. Ini buruk kan?
Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu kita kena ada amalan tiap-tiap hari, tuan-tuan puan-puan. Kena ada amalan. Dia antaranya sebelum tidur, tuan-tuan baca, tuan-tuan kalau boleh sekali nafas, tarik sekali nafas lah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Lepas tu tidur terus lah. Kalau boleh sekali nafas, tak boleh tak apalah. Gagah-gagah mati terus lagi. Jadi kalau boleh sekali nafas lah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sebab apa? Apa kelebihan dia? Siapa yang amalkan macam ini, para ulama dah banyak yang beramal dengan amalan ini. Yang beramal semacam ini, insya-Allah bila dia nak dekat mati, Allah akan hantar pengingat untuk dia, tanda-tanda untuk dia. Dia tak mati mengejut. Maksudnya dia akan selamat daripada mati secara mengejut. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tiap-tiap kali nak tidur, siang ke malam ke, baca itu. Itu tuan-tuan. Sebab kita takut nanti. Ni paling jahat orang. Hidup dalam perkara haram, mati pun dalam perkara haram. Ada lagi yang lebih teruk dari itu. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah Ta'ala anhu. Baik, kita dengar qasidah dulu. Sebab apa saya suruh isi dengan qasidah? Sebab kita masuk dah ke bulan Rabiul Awal? Berapa bulan masuk bulan Rabiul Awal? 8. Bulan Rabiul Awal 8. 16 hari bulan, dan itu 12 Rabiul Awal. 16 hari bulan, hari Isnin. Kira nak dekat dah dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamkubolana ya Rasulullah. Hamkubolana ya Habiballah. Hamkubolana ya Rasulullah. Hamkubolana ya Habiballah. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamkubolana ya Rasulullah. Hamkubolana ya Habiballah. Hamkubolana ya Rasulullah. Hamkubolana ya Habiballah. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Makkah
salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput rahmat. Hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah, hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah. Manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi, jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi, namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku tersalawat hingga saat dijemput malaikat. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut, agar roh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saat ku di alam barzakh. Hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah, hamqubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Habiballah. Untuk Bapak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa syarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah taala anhu wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Lebih jahat daripada itu adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya, tetapi dia tidak bertaubat daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Sampai tua buat maksiat, panjang umur dalam kejahatan, kemudian tak bertaubat pula. Kalau bertaubat semua itu bertaubat, kemudian terbuat maksiat, bertaubat, buat pula, itu lain lagi. Maksudnya tak pernah bertaubat. Kemudian bukan setakat itu saja, wa huwa yatma'u fi maghfiratih, dalam hal keadaan dia mengharapkan ampunan Allah. Tak apa, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahim. Macam tu. Innallaha ghafurur rahim. Tu harap tu kan. Ini jahat. Kemudian wa asyarru minhu man azhara as-sadaqata li akhihil muslim. Paling jahat dari itu, lebih jahat dari itu, orang yang menzahirkan persahabatan terhadap saudaranya yang muslim, wa yudabbiru lahu khilafaha, tetapi dia merencanakan yang bertentangan dengan persahabatan tadi. Dia nampak macam depan kita tu nampak macam sayang dengan kita. Aku ni jumpa hang selesai masalah semua. Dia punya sembang tu. Belakang
Dia tikam kita. Ini orang jahat. Jahat tuan-tuan. Sebab itu antara pesan daripada Sayyidina Luqmanul Hakim. Dalam Quran ada disebutkan banyak kan, izqala Luqmanu libnihi. Itu. Antara pesan Sayyidina Luqmanul Hakim, kalau nak kawan, cari kawan yang sedia berkorban untukmu. Dia sedia merendahkan, siap merendahkan diri dia untuk engkau. Siap berkorban harta dia untuk engkau. Ini antara pesan Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kemudian, tetapi ada lagi yang lebih jahat daripada itu. Wa asyarru minhu man adhaba awwala umrihi ghaflatan wa akhirahu kasalan an ta'atillahi ta'ala. Paling jahat daripada itu, orang yang menghabiskan masa mudanya dalam keadaan lalai dan menghabiskan akhir usianya dalam keadaan malas dari berbuat taat kepada Allah. Masa muda lalai, nantilah, tua nantilah. Masa kerja, tak apalah, nantilah lepas pencen. Lepas pencen, tak apalah, waktu lepas pencen tu nak main dengan cucu dulu. Tunggu dulu umur 60 nanti. Umur 60 lain pula, dapat cicit pula. Tak ada anak, sakit dah, tak boleh main masjid. Akhir usia dia malas pula untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat taat kepada Allah. Ini orang yang paling jahat. Ini tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang 27 Safar, insya-Allah dalam 3 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, tuan-tuan usahakan setiap hari jangan kurang daripada 1000 kali selawat. Usahakan bulan Rabiul Awal. Tak boleh, kalau tak boleh ustaz tiap hari, cuba daripada tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ni 12 Rabiul Awal, bulan ni untuk tahun ni Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin juga. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 16 minit sebelum masuk waktu subuh, 16 minit sebelum terbit fajar. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, pernah ada ditanya pada Nabi tentang puasa pada hari Isnin. Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Pada hari Isnin tu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, pada hari Isnin juga wahyu pertama turun pada aku. Wa fihi usriya bi, pada hari Isnin aku diisra dan dimi'rajkan. Dan pada lain riwayat, wa fihi qubida alayya ruhi, dan pada hari Isnin diangkat nyawaku. Ruh aku diangkat itu pada hari Isnin. Berbezanya lahir Nabi 16 minit sebelum terbit fajar, kemudian wafat Nabi adalah pada kemuncak waktu duha. Kemudian ada yang tanya pula, kenapa lahir dan wafat Nabi pada tarikh yang bersamaan? Kenapa yang diperingati hanya kelahiran sahaja, bukan kewafatan Nabi? Maka para ulama menjawab, bila ada dua perkara. Dua perkara ni berlaku pada waktu yang sama, tarikh sama, hari yang sama. Jadi macam mana? Maka yang diperingati, yang kita peringat adalah yang paling gembira antara dua perkara ni. Dan tentunya yang paling gembira adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana orang-orang Ansar penduduk Madinah kata ketika Nabi sampai ke Madinah. Sebelum Nabi sampai Madinah, Madinah ni penuh dengan segala penyakit. Ketika Nabi sampai Madinah, Nabi doakan untuk kota Madinah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu kekasihmu, nabimu dan juga hambamu ya Allah. Dia berdoa untuk Makkah. Dan sekarang aku minta doa yang sama seperti mana Ibrahim doakan untuk Makkah tadi, aku minta doa yang sama untuk Madinah. Tapi aku minta tambahan 1 kali ganda pula. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab jadi ta'liqat pada kitab Sahih Al-Bukhari ada diceritakan bahawa Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib suatu malam bermimpi melihat saudaranya Abu Lahab yang diseksa dalam neraka. Abu Lahab ni mati selepas perang Badar, bukan waktu perang Badar. Dia mati selepas perang Badar, penyakit macam dalam perut, jenis penyakit ta'un macam tu.
bau busuk badan dia. Baik. Jadi Sayyidina Al-Abbas dia bermimpi tengok Abu Lahab diseksa dalam neraka dan sebagainya. Dan dia tanya, "Mahaluka ya Aba Lahab? Bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab?" "Hali kama tara." Abu Lahab jawab, "Engkau keadaanku macam yang kau tengok ni lah. Kau tengok aku kena seksa semua macam ni lah. Illa annahu yukhaffafu anni al-'adzab." Melainkan bahawa Allah meringankan seksa atasku. Kulla yaumil itsnain. Kulla yaumil itsnain, pada setiap hari Isnin. Jadi tanya, sebab apa Allah ringankan seksa untuk engkau? Bukan setakat tu saja. Kemudian wa amussu min baini isba'i ma'an biqadri hadza. Kemudian Abu Lahab tunjuk, aku boleh minum air yang keluar daripada jariku setiap hari Isnin. Diringankan seksa dan boleh minum air yang keluar daripada, diibaratkan Habib Muhammad Al-Mahdali hurai. Habib Muhammad yang dulu main dengan Ustaz Hilmi tu, Habib Muhammad hurai, dia macam budak-budak isap jari tu, macam keluar air daripada jari dia setiap hari Isnin. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas ni pak saudara Nabi juga. Nabi menghormati Sayyidina Al-Abbas seperti mana seorang anak menghormati ayahnya. Jadi Nabi ra'i sungguh Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ialah ponakan Nabi. Ini Sayyidina Al-Abbas ini yang tengok Nabi. Kata Sayyidina Al-Abbas, waktu kecil aku pernah tengok Nabi bermain dengan bulan. Main dengan bulan macam mana? Waktu kecil Nabi tunjuk bulan tu, Nabi tunjuk ke kanan, bulan tu lari pergi kanan. Nabi tunjuk ke kiri, bulan tu lari pergi kiri. Nabi tunjuk ke sana, bulan tu ikut. Tuan-tuan muhammad. Jadi bulan pun bermain dengan Nabi SAW pada waktu kecil. Sayyidina Abbas cerita. Baik, tanya pada Abu Lahab, macam mana kau boleh dapat nikmat macam tu pada hari Isnin dalam neraka, sedangkan kita tahu neraka tu siksa yang tak pernah kita bayangkan. Kemudian kata Abu Lahab, "Wa dzalika bi'i'taqi Thuwaibah lamma basyaratni biwiladati Muhammad ibni Abdullah wa bi'irda'iha lahu." Aku mendapatkan nikmat dalam neraka, diringankan seksa padaku setiap hari Isnin, dan diberi minum air seukuran ibu jariku setiap hari Isnin. Yang demikian itu adalah disebabkan aku merdekakan Thuwaibah ketika mana dia datang memberi berita gembira tentang kelahiran anak saudaraku Muhammad, dan aku perintahkan Thuwaibah untuk menyusukan anak saudaraku. Sebab itu dia orang Arab biasanya kalau berita gembira, ada orang mai habaq berita gembira pada seorang, dia seronok, dia akan bagi hadiah pada yang bawa berita gembira tadi tu. Kita kalau dengar adik kita dapat anak, kerana kita dapat anak saudara baru, seronok tak? Seronok. Jadi waktu tu dia tak ada musuh apa lagi dengan Nabi, tak ada lagi. Tengok pula Nabi SAW, tengok inilah apa daripada anak saudara dia, yang mana Sayyidina Abdullah ayah Nabi kan wafat ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan. Itu seronok dia. Dia kata, "Wahai Thuwaibah, aku merdekakan engkau, tapi aku minta engkau untuk menyusukan anak saudaraku Muhammad." Yang tu. Sedangkan tuan-tuan puan-puan, selepas Nabi diangkat menjadi Rasul, siapa yang paling membenci Nabi melebihi Abu Lahab? Jahat-jahatnya Abu Jahal, jahat-jahatnya Mughirah, jahat-jahatnya siapa lagi tu? Jahat-jahatnya Walid bin Mughirah, jahat siapa lagi? Ubay bin Khalaf. Semua tu itu tak disebutkan pun nama mereka dalam Al-Quran. Tapi Abu Lahab ni, pak saudara Nabi, sebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi itu setiap hari Isnin dapat kelebihan macam tu. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitab beliau menuliskan satu syair, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Bila orang kafir itu yang telah dicerca, yang telah dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi pada setiap hari Isnin dia diringankan seksa atasnya sebab dia seronok dengan kelahiran anak saudaranya, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Maka bagaimana dengan orang yang hidupnya mentauhidkan Allah? Kita ni sembah Allah, kita ni beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, baca selawat pada Nabi pula. Kemudian kita menyambut perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas balasan bagaimana yang layak untuk kita? Tentunya lebih daripada apa yang Abu Lahab dapat. Paling tidak pun kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita dengar qasidah penutup, kemudian kita terus sembahyang isya insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbah suduri. Anta iksir wa ghali, anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wal karamah, Syabdul Qadir waliyullah. Bil barakah wal karamah, Syabdul Qadir waliyullah. Bishafa'ana بمحمد بإذن الله ورضا الله. بشفاعنا بمحمد بإذن الله ورضا
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, hari Rabu ni kita masih bulan Safar kan, hari Rabu. Apa tuan-tuan baca amalan surah Alam Nashrah, surah Wat-Tin, surah Idza Ja, kemudian surah Ikhlas 7 kali. Itu ada petua daripada amalan para ulama. Siapa yang membaca surah Alam Nashrah 7 kali, Wat-Tin 7 kali, Alam Nashrah sampai habis lah. Alam Nashrah. Tak jadi Wat-Tin. Habis sampai habis lah. Alam Nashrah sampai habis 7 kali, Wat-Tin 7 kali, Idza Jaa Nasrullah tu 7 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 7 kali. Siapa yang baca macam tu Yaumal Arbi'a, pada hari Rabu, fi akhir syahri Safar, pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Fa innallaha yarzuquhul ghina fid dunya, maka Allah akan memberikan dia kekayaan dalam dunia, insyaallah. Rezeki kita dicukupkan oleh Allah. Jadi Alam Nashrah, Wat-Tin, Idza Ja dan surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad tu. 7 kali insyaallah. Semoga Allah berikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana ijma'na wa ahbabana fi darikal firdausi wa rajwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim bainana ittiba'a nabiyyika lamin wa atina syafa'atal 'uzma min nabiyyika lamin wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyyikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf salah silap ni, ambil masa panjang ni Cikgu Din, ambil masa panjang ni malam ni. InsyaAllah Jumaat yang minggu keempat tu saya tak tahu. Saya ada program di Bagan Serai, minta maaf. InsyaAllah maling dah isi waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.